Hari ini Eli akan membentangkan tentang elemen multimedia. Eli, Ya. buat apa? Saya tengah buat presentation ni, cikgu. Eli, kalau Eli nak tahu, Ya. kita ada lebih medium yang lebih menarik dan interaktif lagi masa untuk buat pembentangan. Oh, maksudnya cara yang lebih moden. Ya. Ada ke, cikgu? Ya, betul. Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton sekarang. Ini dialah Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin dan juga cikgu yang kacak hari ini. Apa khabar, cikgu? Okey, Alhamdulillah. Sihat, Eli? Saya apa khabar? sihat. Alhamdulillah. Saya ingatkan tadi kumpulan National Funded tadi. Nama lebih kurang. Okey. Hari ini kita akan belajar subjek reka bentuk teknologi. Ya, betul. Berkaitan dengan hari ini literasi digital, literasi digital, teknologi maklumat dan komunikasi. teknologi maklumat dan komunikasi. Tajuk kita ialah persembahan multimedia. Persembahan multimedia. Nampak tak? Dia punya tajuk tu pun dah macam berpusing-pusing dah. Zaman-zaman saya dulu tak ada benda ni, cikgu. Tak apa, hari ini cikgu akan ajak Eli dengan anak-anak murid yang dekat luar sana. Baik, tapi sebelum itu Kak Eli dah ingatkan kepada adik-adik untuk menjaga SOP, sentiasa jaga penjarakan fizikal dan sosial, 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Jadi saya nak sanitize tangan saya dulu. Okey. Lepas tu giliran cikgu, boleh? Baik. Okey, silakan cikgu. Okey. Okey, kemudian kita boleh buka kita punya pelitup muka ni dan simpan di dalam bekas yang bersih untuk menjaga kebersihan supaya tidak terjangkit dengan apa-apa benda asing tidak diinginkan. Betul. Baiklah. Selain daripada kita berdua kat sini, cikgu ada bawa geng-geng juga. Betul. Hari ini kita akan bersama-sama dengan anak-anak murid saya. Ya. Umur berapa tu? Tahun 5. Tahun 5. Sebab ini sangat sesuai sebenarnya untuk tahap 2. Sebab setiap kali habis diorang membuat produk atau projek, diorang perlu membentangkan. Jadi hari ini cikgu nak tambah cara bagaimana untuk kita lebih buat pembentangan yang lebih menarik. Jom kita bersama-sama dengan anak-anak murid cikgu. Okey, ini anak-anak murid cikgu daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pristin 82. Betul. Alright, jom kita bersama dengan mereka. Yang comel-comel ni. Mana dia ni? Tu dia. Okey, cikgu mungkin boleh kenalkan setiap seorang anak-anak murid cikgu. Okey, Lambai. Dekat depan cikgu ada. Oh. Sorry. Okey. Lambai, okey. Kita mulakan daripada yang atas tu. Okey, siapa mulakan tu? Dulu. Kasih. Kasih, ya betul, Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kasih Khadijah binti Muhammad Firdaus. Boleh panggil saya Kasih. Kasih. Waalaikumsalam. Comel dia. Yang kedua, jejak kumbang kita berbaju biru. Siapa dia? Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Ali Firdaus bin Muhammad Anas Putra. Boleh panggil saya Firdaus. Semangat betul cikgu ya. Ya. Yang seterusnya cikgu, tudung hijau ni. Perempuan ni. Siapa? Ya, atas Mariam. Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariam Zahra binti Bajul Hafiz. Boleh panggil saya Mariam. Oh boy, suara dia sebutan dia tu jelas betul. Ya. Yang seterusnya Irfan ke? Ilyas. Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Muhammad Ilyas. Boleh panggil saya Irfan. Okey, terima kasih Irfan. Kumbang kita baju biru lagi seorang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Is Akil bin Muhammad Amli. Boleh panggil saya Is. Oh, ini mesti budak pidato ni. Cara dia bagi salam pun dah lain macam. Okey, ini dia. Dia dah masuk dah. Nur Zaisha ke? Aisyah. Aisyah. Nur Zahra Aisyah. Zahra Aisyah. Okay, Aisyah, kenalkan diri. Okey, kenalkan diri Aisyah. Mungkin internet dia lag sikit kat sana kot. Ya. Boleh ke tu? Assalamualaikum. Alamak. Okey. Dan salam sejahtera. Okey. Nama saya Nur Aisyah Zahra binti Muhammad Zamani. Boleh panggil saya Aisyah.
Okey, Aisyah. Alhamdulillah. Semua macam tajuk lagu nama diorang. Okey. Comel-comel nama cikgu. Baik, cikgu mungkin boleh kongsikan sedikit tentang topik kita hari ini berkaitan dengan persembahan multimedia, video, audio dan hyperlink. Ya. Okey. Untuk pengetahuan Eli, sebelum ini cikgu dah ajar untuk persembahan multimedia ni cikgu dah ajar masukkan teks, bentuk dan gambar. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan buat sambungan lah. Okey. Kita masukkan apa tadi? Audio video dengan dan hyperlink. hyperlink. Jadi bila kita dah gabungkan kesemuanya, kita akan menghasilkan satu persembahan multimedia yang sangat-sangat menarik dan interaktif. Okey. Berbeza dengan apa yang Eli guna Yelah, tadi. itu kita majung Ya, zaman kita sekolah majung. Ya, zaman macam sekolah. tu. Ya, kita hanya ada teks saja dan bentuk. Jadi kita letak video tak boleh. Betul. Jadi untuk hari ini cikgu akan terangkan satu persatu apa yang perlu kita buat untuk menghasilkan satu persembahan multimedia yang sangat menarik dan interaktif. Okey, jadi kita nak rehat seketika cikgu. Ya, Sebelum boleh? kita mulakan pembelajaran kita, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama Kak Eli dan juga Cikgu Nash dekat sini. Kita nak suruh nyanyi sekejap lagi sebab nama lebih kurang sama je. Jangan Eli. Lari semua orang cikgu. Saya boleh mengajar je. Okey. Cikgu, hari ni apa kita akan belajar hari ni? Okey Eli, sebelum kita mulakan untuk menghasilkan persembahan multimedia, kita perlu kenal pasti dahulu ataupun kita kena tahulah dulu apa asas-asasnya. Okey. Okey, dalam multimedia terdapat beberapa elemen asas. Okey. Okey, antaranya dekat sinilah cikgu dah sediakan satu papan. Okey, ada teks. Itu memang inilah perkataan lah. Okey, macam biasalah. Lepas tu kita boleh masukkan elemen audio. Kalau audio ni Eli rasa apa? Audio bunyi lah. Bunyi. Ya, betul. Pandai Eli. Dan kemudian ialah kita ada grafik. Grafik. Ya, grafik ni ialah yang sesuatu yang macam gambar, yang cantik lah. Okey, cikgu ke depan sikit sebab terlindung mic cikgu tu. Okey. Okey, kita ada grafik, boleh masukkan gambar dan sebagainya, bentuk. Okey, bentuk. Okey, kita ada animasi, elemen animasi. Okey, iaitu kartun lah. kartun yang bergerak macam Boboiboy. Okey. Apa nama ni, Upin Ipin dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah video. Alright. Okey, video lah. Ni untuk video, gambar yang bergerak lah, yang bersama dengan audio. Dia dua-dua. Okey, jadi apa yang masukkan elemen multimedia ni ialah gabungan pelbagai media seperti teks, grafik, audio, video dan animasi bagi menghasilkan satu persembahan maklumat yang lebih menarik, interaktif serta berkesan melalui penggunaan teknologi komputer. Cikgu macam dia terbalik ke tu? Wow, hebat betul cikgu ni. Banyak betul bakat dia. Okey. Jadi yang ini, jadi bila kita gabungkan kesemua elemen ini, kita punya persembahan multimedia tu akan jadi lebih, yang kita nyatakan tadi lah. Lagi gempak lah. Jadi interaktif lah. Interaktif lagi power lah kalau lah. kata-kata guna ayat budak-budak sekarang kan. Lagi power tapi kalau lah. kita lebih interaktif. Sebab semua elemen ada dalam tu. Ada video, ada audio. Jadi kita seronok. Bila kita membentangkan sesuatu, jadi seronok. Okey? Faham? Alright. Jadi kita dah kenal pasti dulu elemen ni, kita dah tahu. Barulah kita masuk ke langkah yang awal-awal sekali, iaitu penyediaan papan cerita. Storyboard. Ya, betul, storyboard. Okey. Sama juga macam apa-apa benda pun kita perlu buat papan cerita. Ini dia. Bukan? Okey, betul. Okey, untuk slide yang papan cerita yang pertama, untuk hari ini cikgu dah sediakan satu board lah. Selalunya kita akan gunakan kertas A4. Dia macam lakaran ataupun idea awal kita nak letak apa dalam kita punya persembahan multimedia. Okey, jadi inilah lakaran awalnya. Okey, jadi untuk cikgu, untuk slide yang pertama, cikgu nak letak nama tajuk hari ini ialah persembahan multimedia. Kemudian cikgu nak mata pelajaran apa hari ini dan tajuk apa hari ini. Macam hari ini cikgu dah pilih, cikgu akan gunakan pengisian daripada mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Dan tajuknya ialah cikgu akan gunakan mata jahitan asas. Kita pernah belajar benda cikgu. Ya, betul. Kita belajar amali. Tetapi selepas habis amali, sebenarnya untuk murid tahap 2 dia perlu bentangkan apa yang telah mereka belajar. Jadi inilah salah satu teknik di mana murid boleh buat persembahan secara lebih interaktif. Sebab dalam jahitan ada menjahit,
ada gambar dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak paparkan menggunakan ketamajung macam Eli tadi kan? Okey. Kita nak terangkan pada orang lain ataupun kita nak beritahu orang lain. Okey. Jadi kita menggunakan salah satu mediumnya adalah persembahan multimedia. Okey. Jadi untuk yang pertama, anak-anak murid semua dekat Google Meet dan di luar sana, pastikan kita tentukan dulu apa kita punya tajuk. Kusyuk tau seorang-seorang. Okey. Muka Jadi dia. kat sini cikgu nak masing-masing di Google Meet paparkan slide yang pertama. Iaitu cikgu dah minta kamu buat, betul tak? Jadi mari kita tengok sama-sama. Adakah kamu sama ataupun tidak dengan kamu punya persembahan PowerPoint nanti? Okey, masing-masing dah tunjukkan? Ya. Okey, bagus. Okey, jadi ini untuk papan cerita yang pertama, Eli. Okey. Selalunya memang inilah tajuk apa tu semualah. Jadi murid ni memang ikutlah apa yang cikgu nak. Alright. Nanti masa dia buat PowerPoint, dia perlu ikut secara teratur lah apa yang dirancang. Sebab kadang-kadang kita rancang berbeza. Jadi bila adanya papan cerita ni, apa yang kita nak letak dekat kita punya setiap slide tu teratur. Okey. Alright, selesai papan cerita pertama Okey, kita ke papan cerita yang kedua. Selalu Eli, kalau papan cerita kedua, kalau untuk mata jahitan, Cik Eli nak letak mengenai apa? Mungkin jenis-jenis jahitan? Okey, lagi? Ke awal sangat? Awal lagi? Lagi? Awal lagi. Tak apa, boleh. Saya akan letak pasal apa Selain pada jenis jahitan, contoh-contoh dah belakang sikit. Apa dulu? Boleh? Jenis-jenis jahitan lah kot. Okey, alright. Tak apa, cikgu bantu. Okey. Untuk menjadikan satu persembahan multimedia yang sangat menarik, cikgu cadangkan kita buat satu menu utama. Macam papan cerita yang kedua ini. Jadi kita ada menu. Kita ada menu. Ada menu di mana jika kita bagi orang lain untuk bentangkan kita punya slideshow, dia boleh fahamlah. Okey, jadi untuk hari ini menu utama cikgu ialah pertama profil diri, kemudian terus cikgu masuk dengan cikgu punya pengisian, iaitu jahitan Kia, jahitan julujo halus dengan jahitan julujo kasar. Hari ini cikgu sentuh 3 saja. Kalau Eli ingat ada berapa jahitan asas yang Eli belajar hari itu? 6 betul. Okey, jadi hari ini cikgu akan gunakan 3 sahaja mata jahitan asas. Betul lah jenis-jenis jahitan tu. Ya, tapi kat sini cikgu nak tekankan iaitu kita menyediakan menu. Menu untuk utama, supaya murid boleh ke bahagian ini. Selepas dia bentangkan, dia terus ke bahagian ini. Supaya dia punya tu lebih teratur lah. Macam kita main handphone ataupun pergi website, kan dia ada je menu bar kan. Kalau tak, macam mana susunan maklumat tu macam mana? Contoh kalau cikgu tanya, okey Eli tolong terangkan mengenai julujo kasar. Jadi Eli terpaksalah tekan next. Tak tahu memang satu. Ya, jadi kalau kita ada menu, senang. Hanya pilih sahaja. Okey, okey. Ada profil diri, menu utama. Okey, inilah. Dekat sini kita ada gunakan elemen apa Eli? Yang tadi cikgu ada terangkan 5 tadi. Teks. Betul? Teks ada satu teks lain selain pada tu. Grafik. Betul, grafik kita ada masukkan bentuk. Dan selain daripada itulah kita boleh tambah. Dekat sini animasi ke kat yes, tepi, boleh, kan? tak ada masalah. Sebab ni menu utama ni kita selalunya memang masa kita nak bentangkan, memang inilah menunya. Menu yang pertama yang penonton kita akan lihat. Betul tak? Betul. Okey. Alright, selesai untuk papan cerita yang kedua. Mari kita tengok apa yang telah dihasilkan untuk murid-murid yang Google Meet untuk papan cerita mereka yang kedua. Ada? Cuba angkat. Wow. Okey. Wow, macam-macam bentuk lah. Ya, sebab untuk elemen grafik ataupun susunan ni ikut kreativiti masing-masing. Tak semestinya dia ikut yang ini. Kadang-kadang mata kita sesuai yang ini. Betul. Mata yang diorang ikut cita rasa lah. Ya, betul. Okey. Jadi selesai untuk papan cerita yang kedua. Okey, kita beralih kepada papan cerita yang ketiga Eli. Okey, rasa-rasa tadi berdasarkan menu utama tadi, apa yang selepas bawah menu utama tu? Bawah menu utama? Profil. Profil. Profil lah. Ya, profil diri. Jadi untuk papan cerita cikgu yang nombor 3, cikgu akan masukkan slide untuk profil diri. Okey, jadi ini. Jadi inilah susunannya. Jadi inilah susunan yang cikgu nak.
mungkin orang lain berbeza. Cara dia lain. Mungkin gambar tak tengah, gambar tak bawah dan Atas. sebagainya. Okey. Jadi kat sini cikgu ada letak tajuk untuk slide ini. Tajuk dia mengenai apa? Mengenai profil diri. Kemudian cikgu ada letak gambar cikgu. Okey. And then cikgu ada letak nama, tempat bertugas, tarikh lahir dengan hobi. Sebenarnya kat sini boleh macam-macam lagi lah. Ikut masih individu lah kan. Okay. Cara kita nak apa nama ni memperkenalkan diri lah. Okey. Faham? Okey. Alright, lagi satu ada tambahan. Okey. Kalau Eli nampak dekat sini kita ada pilihan menu di bahagian bawah. Jadi kita ada dua pilihan menu. Okey. Satu dekat menu utama tadi, dekat bahagian bawah ni cikgu letak lagi satu pilihan menu sebab lebih memudahkan lagi untuk kita cari memilih apa yang kita nak bentangkan. Okey. Jadi kadang-kadang kita bentangkan banyak perkara. Betul tak? Betul. Jadi kat sini bila ada pilihan menu dia boleh terus jump. Okey. Kat sinilah kita akan gunakan apa? Gunakan grafik. Kita akan gunakan hyperlink. Hyperlink. Kita juga gunakan hyperlink. Betul tak? Macam mana kita nak tekan menu utama? Lah kan? Macam mana kita nak pergi ke jahitan Kia macam mana? Okey. Jadi kat sini ada pilihan lagi. Baik. Dekat menu utama pun ada pilihan lagi. Terusnya cikgu? Okey, seterusnya. Alright, murid. Tengok ni profil diri semua sama rasanya. Sama. Okey, kita teruskan. Ada yang berbeza-beza. Ada yang berbeza. Cuba tunjuk. Cara susunan. Lain lah cikgu. Ya. Ada lain. Ya. Siapa tu? Mariam punya ada atas ada dua. Ya. Hiasan-hiasan. Ya. Wow. Okey, masing-masing ada ni lah. Kreativiti masing-masing lah. Cantiknya. Pandai korang ni. Okey. Okey. Jadi seterusnya seterusnya. kita pergi ke papan cerita yang keempat. Ini baru masuk pengisian kita hari ni, Heli. Okey. Kita nak belajar jahitan. Jadi dalam papan cerita yang keempat ini, cikgu ada masukkan beberapa elemen lah. Okey. Okey. Jadi mari kita tengok sama-sama apa elemen yang terdapat dalam papan cerita yang keempat. Okey, kat sini cikgu ada masukkan teks. Cikgu ada masukkan gambar ataupun bentuk. Okey. And then cikgu ada masukkan gambar. Mungkin gambar hasil jahitan yang telah siap. Jadi kat situ kita punya penonton akan macam gini punya jahitan Kia. Okey, and then cikgu ada masukkan fungsi. Fungsi jahitan Kia. Okey, inilah. Tak perlu baca lah kot sebab hari itu Eli pun dah belajar kan. Okey, and then lagi kemudian cikgu ada masukkan yang ini ialah elemen yang baru iaitu video jahitan. Jadi tak semestinya masa kita bentang kita nak tunjuk satu persatu. Jadi lambatlah. Betul. Jadi kita hanya perlu play saja video jahitan kita. Okey. Yang ini pun dah di rekod awal lah. Maknanya masa murid tu buat dekat rumah, dia dah rekod. Jadi itu ialah salah satu cara dia nak menyimpan dia punya data. Apa? Jadi bila cikgu cakap, apa bukti awak buat? Ini cikgu, saya ada sediakan video untuk cikgu. Jadi kat situ kita dah boleh nilai murid tu sebenarnya mampu untuk menghasilkan jahitan Kia secara betul dan inilah baiklah. Okey, jadi ini papan cerita yang keempat. Okey, setakat ni Eli dah sampai papan cerita yang keempat. Okey. Boleh ikut? Boleh. Cikgu boleh. Boleh? InsyaAllah boleh. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya kita beralih kepada papan cerita yang kelima. Papan cerita yang kelima dan keenam ini sama juga seperti papan cerita yang keempat. Tapi kalau nak ikut susunan dia, suka hati jugalah kan? Suka hati, tak ada masalah. Okey, jadi dekat sini susunan semua sama, cuma isi sahaja yang lain. Gambar akan lain, fungsi akan lain. Video pun lain. Betul. Okey? Dan kat sini semua ada pilihan menu. Maknanya dia boleh terus lompat pergi mana, menu mana dia nak. Alright. Okey, ini nombor 5 dan juga dan 6. akhir sekali dan nombor 6. Jahitan jelujur kasar. Jadi ini. Okey? Sama sahaja dia punya susunan. Alright. Okey, itu sahaja. Eli, setakat ni ada soalan ataupun murid-murid di rumah? Soalan tak ada, tapi kita nak rehat. Ya ke? Okey, sorry. Seronok sangat. Okey, tak apa. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini tentang persembahan multimedia yang kita akan saksikan dan akan ditunjukkan oleh Cikgu Nash. Ya. Alright, jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Alright. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bersama Kak Eli kat sini dan juga Cikgu Nash serta adik-adik daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 82. Prisin 82. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tajuk dia panjang sikit. Literasi digital untuk subjek ini. Ya. Teknologi maklumat dan komunikasi, tajuknya persembahan multimedia, video, audio dan hyperlink. Ya, betul. Okey, cikgu boleh teruskan pembelajaran kita. Jadi hari ini seperti yang Eli nyatakan tadi. Okey, sebenarnya persembahan multimedia ni ada pelbagai jenis aplikasi ataupun perisian lah bila kita guna. Okey, tapi untuk hari ini cikgu lebih fokuskan untuk bagaimana kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Tidak semestinya guna PowerPoint. Tadi ada dalam trivia cikgu ada nyatakan pelbagai lagi jenis aplikasi yang boleh kita gunakan. Okey. Alright. Jadi untuk hari ini kita teruskan terus pembelajaran kita. Okey. Cikgu yakin semua murid di luar sana tahu macam mana nak buka Microsoft PowerPoint. Jadi kat sini cikgu pun dah buka PowerPoint cikgu. Saya pun sama. Eli pun dah buka PowerPoint Eli. Okey, jadi kita terus kepada papan cerita yang pertama iaitu kita punya slide yang pertama lah. Okey, jadi dekat papan cerita pertama kita ada letak tajuk persembahan multimedia, ada mata pelajaran dan tajuk. Jadi kat sini tadi cikgu nak masukkan elemen grafik dengan teks. Cikgu nak nyatakan mata pelajaran apa, tajuk apa hari ini. Okey, mari kita sama-sama buat. Okey, untuk masukkan. Okey, kita tekan pada perkataan insert. Insert. Okey, atas. Okey, Eli. And then kita pergi ke bahagian shape. Shape. Okey, bahagian shape. Kita pilihlah shape apa yang kita nak. Macam cikgu akan pilih satu shape yang bentuk petak lah. Petak. Kemudian, saya minta ni. Okey, kemudian kita masukkan teks. Kita right click pada shape tersebut and then kita letak edit text. Masukkanlah. Hari ini kita punya mata pelajaran apa? Reka bentuk. Saya nak masuk teks cikgu. Right click. Dan insert text. Okey. Alright, reka bentuk dan teknologi. Tajuk kita hari ini. Okey. Bentuk dan teknologi. Okey, kemudian nampaknya kita punya ni tak berapa nak cantik. Jadi cikgu nak ubah. Okey, cikgu nak ubah tulisan. Untuk ubah tulisan, tekan home. Kemudian dekat bahagian font atas ni kita boleh pilih tulisan yang kita nak. Macam ni cikgu akan guna tulisan yang cikgu minat lah, yang ini. Kemudian kita boleh besarkan lagi saiz tulisan. Bahagian font. Ikut kesesuaian. Okey. Alright, okey Eli, laju sangat ke? Bukan, tengah cari font sesuai. Okey. Kemudian kita ada dua lah. Kita buat tambahan mata pelajaran dengan kita punya tajuk. Yang ini cikgu lebih mudah, cikgu copy dan paste sahaja. Right click, copy dan kita paste. Okey. Dan kita ubahlah. Kita susun dan kita ubah. Alright. Kita ubah perkataan yang di dalam. Hari ini apa? Mata jahitan asas. Okey. Selamat. Untuk slide yang pertama dah selesai. Okey. Dekat sini warnanya pula cikgu nak ubah. Untuk bentuk cikgu nak ubah warna. Okey. Rasa-rasa Eli macam mana kita ubah warna? Warna. Kita pilih kat bar yang mana satu? Warna shape kita, bentuk kita. Kita right click. Betul lah. Okey. Ada fill. Ada fill, ya betul Eli. Ataupun dekat bahagian dekat bahagian shape format. Okey. Dekat bahagian shape format, kita klik dulu kepada bentuk. Kemudian bahagian shape format atas ni, atas sekali belah kanan, kita boleh tukar shape fill. Macam ni cikgu nak pilih warna orange. Sama juga warna orange. Okey, selesai. Untuk kalau nak ubah warna dekat tulisan tu, Eli select dulu, highlight dulu. Kemudian dekat bahagian word art style tu, boleh tukar warna. Word art style sebelah shape fill tu, shape format, word art style. Okey. Shape format. Boleh Eli? Laju sangat ke? Tak, dia right click je lah kan cikgu? Tak. Atas ni kita guna menu bar atas tu pun lagi senang lah. Mana word art style tu tak jumpa pun? Dekat bahagian design. Kita select dulu. Design. Okey. Okey, jumpa dah. Alright. Okey. Okey. Seterusnya dah selesai untuk papan cerita yang pertama. Jadi yang ini kita alih, yang ini kita alih, kita pergi ke papan cerita yang kedua.
Okey, kita pergi ke papan cerita yang kedua. Okey. Alright. Kita klik pada slide yang kedua. Okey, kalau kita lihat kat sini, slide yang kedua kita letak menu utama. Okey, jadi kat sini, kat menu ni, kita nak ada 4 perkara, betul tak? Profil diri, mata jahitan, 3 mata jahitan tu lah. Okey, cara kita nak masukkan, yang ini cikgu dah sediakan gambar lah. Gambar apa yang kita nak masukkan. Okey. Gambarnya kita... Murid-murid cikgu tak buat sekali ke cikgu? Dia orang dah siap sebenarnya. Oh, ya ke? Nanti kejap lagi pada akhir segmen nanti cikgu akan tunjukkan beberapa yang telah siap. Dia orang akan present. Okey, untuk masukkan gambar, tekan insert. Kemudian dekat bahagian image, kamu tekan pictures. Ya. Dan kita pilih this device lah. Okey, jadi kat sini cikgu ada pilihan gambar yang boleh cikgu masukkan. Cikgu dah pilih dah. Okey. Jadi ini kita akan gunakan simbol profil diri dan simbol jahitan. Okey, kita masukkan, klik pada gambar yang kita nak. Dia akan jadi warna biru and then kita tekan insert. Akan masuklah. Okey? Okey. Okey, kemudian kita masukkan lagi 3. Alright, picture, this device, masukkan untuk simbol jahitan pula. Okey, nampak? Dah susun. Ini hanya kita copy dan paste sahaja. Kita ada 4 kan? Ada 4 pilihan kan? Okey, dah selesai yang ini. Betul ke saya buat ni cikgu? Mana? Ellie tu dah masuk gambar profil diri dulu. Belum lagi. Kita buat menu utama dulu. Okey. Confident. Okey, kita dah masukkan simbol untuk setiap menu bar kita, menu utama kita. Okey, barulah kita masukkan perkataan di dalam menu utama ni. Untuk kotak yang pertama ialah mengenai profil diri. Okey, masukkan teks, insert dan teks. Kita boleh pilihlah antara text box ataupun word art, sama je. Text box dia tiada design lah, dia tiada grafik, tapi word art dia ada macam-macam pilihan. Tapi konsepnya sama, boleh masukkan teks juga. Okey, kita masukkan, cikgu pilih satu. Dan cikgu type profil diri. Profil diri untuk yang pertama. Okey, yang ini cikgu nak tukarlah font dia. Tak naklah, tak cantik font ni. Cikgu ubah ke bahagian home. Kemudian kita pilihlah font yang kita hendak gunakan. Okey, macam ni cikgu akan gunakan font yang inilah supaya lebih sama. Okey. Cikgu, macam mana nak buat teks tadi? Teks, dekat insert. Ellie tekan word art. Pilihlah mana-mana yang Ellie berkenan. Okey, dah siap profil diri. Kita susun, kita letakkan di atas profil diri tu. Okey, dah selesai yang ini. Apa yang aku buat ni? Okey, dah Ellie dapat profil diri. Boleh ubah saiz dan ubah jenis tulisan. Okey, kita ke bahagian yang seterusnya iaitu mata jahitan Kia. Syok betul lah benda ni. Okey, kita letakkan di dalam kita punya button tadi. Yang ini saiznya terlampau besar betul tak? Jadi cikgu akan kecilkan sedikit mengikut saiz yang sesuai. Okey, nombor 40. Okey, mata jahitan Kia. Ataupun kita nak singkat jahitan Kia sahaja. Okey, kita besarkan sedikit. Okey. Dapat Ellie? Boleh? Boleh, alhamdulillah. Okey, sorry lah. Kita laju sikit. Tak apa cikgu. Alright, okey, jahitan Kia dan seterusnya lah. Kita buat jahitan apa lagi? Okey, yang kat rumah dekat Google Meet. Jahitan apa lagi yang cikgu tak masukkan lagi? Cikgu boleh tanya. Seorang. Cikgu nak Is. Jahitan apa lagi? Jahitan Jelujo halus. Ya, jahitan jelujo halus. Pandai. Okey. Jahitan jelujo halus. Okey. Jadi kita masukkan. Ini tak muat. Kita kena adjustkanlah. Jelujo halus. 18. Okey.
Kecilkan saiz. Okey, kemudian sama juga kalau kita tak nak type, kita copy and paste saja. Copy dan paste. Kemudian kita edit sahaja tulisan. Okey, yang last kali ialah jahitan jelujur kasar. Okey, selesai. Eli untuk untuk slide yang kedua. Okey. Alright. Okey, kita teruskan dengan slide yang ketiga. Okey, cikgu akan turunkan papan cerita yang kedua. Okay. Cikgu akan naikkan pula papan cerita yang ketiga. Okay. Yang ini. Okey, yang ini kita akan tambah sedikit elemen yang lain. Okay. Berbeza dengan yang slide 1 dengan slide 2. Okey. Okey, seterusnya ialah kita akan masukkan gambar. Wow. Okey. Okey, Eli, kita pergi slide yang ketiga, Eli. Okey. Alright. Jadi ini ya slide yang ketiga. Cikgu dah sediakan beberapa maklumat supaya lebih cepatlah kita siapkan. Okey, kita masukkan gambar, Eli. Okey. Sama juga proses dia, macam kita masukkan huruf. Okey, insert. Ada picture. This device. Kita pilih this device. Macam cikgu dah pilih. Cikgu dah ada gambar cikgu. Okey, yang inilah. Eli dah ada gambar? Wow, ada kat sini. Okey, jadi kat sini kalau petak dia nampak sangat-sangat tak menarik. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak ubah supaya gambar ini ngam-ngam je muka kita. Okey. Okey. Alright, jadi kat sini kita klik pada gambar, pergi ke bahagian picture format. Gambar, picture format. Okey. Okey. Jadi kita nak potong gambar ni. Picture format mana cikgu? Belah atas, klik gambar dulu. Oh, dah. Atas kanan, picture format. Dah. Tu dah. Atas ujung sana. Yeah. Oh, okey. 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 Alright, picture format and then gambar ni terlampau besar. Jadi cikgu nak crop. Okey, cikgu nak crop. Okey, cikgu crop supaya lebih kecil lah. Okey, pilih crop. Dah selesai crop. Cikgu ubah tempat. Kemudian cikgu nak ada frame dalam gambar cikgu. Cikgu pilih dekat picture style. Cikgu ambil yang bawah sekali. Yang bentuk bulat ni. Dah selesai. Oh, cikgu ambil tu, saya ambil ni lah. Okay. Hitam ni. Oh, hitam. Okey, Li. Okey. Kita punya sebenarnya background kita ni tak cantik. Background putih je. Kan? Okey. Jadi dekat sini kita boleh masukkan latar belakang. Okey, kita right click. Kemudian kita ambil format background. Right click. Right click pada slide tu, format background. Kita pilih picture or texture fill. Ini dia akan berubah lah. Picture or texture fill. Wow. Okey, jadi cikgu tak nak gambar ni. Cikgu nak guna gambar sendiri. Gambar cikgu sendiri. Dekat sini kita pilih insert. From file. Insert dekat tepi bawah ni. From file. From file. Ambil latar belakang semua slide. Okey. Slide. Latar belakang tu kiri. Oh ni? Yeah. Oh, insert. Insert. Oh. Jadi dah berubah. Jadi kita pilih apply to all. Jadi semua slide kita akan menggunakan gambar yang sama. Okey, jadi kat sini cikgu akan masukkan nama. Kita laju Okay. Khairul Nashrun. Cikgu dah sediakan box tu. Klik je pada box tu. Klik pada box. Kanan. Ni, okey. Ya, type je. Oh. Muhammad Khairul Nashrun. Okey, kemudian tempat bertugas cikgu di SK Putrajaya. Presin 82. Kemudian tarikh lahir. Ni maklumat asas lah. Okey, 26 Mei 1987. Kemudian cikgu masukkan ini salah satu ni hobilah cikgu melancong. Walaupun tak boleh. Sebab PKP. Ya. Tapi kita dah tahu juga adik-adik kita dekat dalam talian okey ke tu? Okey ke? Semua angkat thumbs up dah. Alright. Takut ada tertidur nanti. Okey, selesai. Untuk profil diri. Okey, untuk profil diri, kalau Eli perasan, dekat bahagian bawah tu, cikgu ada letak menu pilihan. Betul tak, Eli? Okey, jadi kat sini macam mana kita nak masukkan menu pilihan. Sama juga konsepnya, insert, picture, this device. Kemudian kita pilih menu bar bawah. Insert, picture, this device, menu bar bawah. Dah siap dah. Ya, dah ada semua. Wow, jadi okey. jadi kita susunkan, tadi kita susun dekat bahagian bawah. Okey, selesai yang ini.
Sekejap saya kecilkan sikit. Okey. Okey? Baik. Cikgu dia jadi cara satu ni. Tak apa. Tak apalah. Okey, jadi selesai untuk papan cerita yang ketiga. Okey. Kita teruskan Macam mana nak buat hyperlink tu, cikgu? hyperlink dia kena akhir sekali. Oh, okey. Sebab kita kena susun dulu kita punya slide story supaya bila kita buat hyperlink dulu nanti dia akan lari. Oh, Jadi faham? kita siapkan dulu semua, dah cantik, dah molek, baru kita buat hyperlink. Baru kita buat hyperlink, okey? Okey, seterusnya kita ke slide yang keempat. Okey, jadi yang ini cikgu tukar. Kita masukkan papan Okey, jom. cerita yang keempat. Laju-laju, cikgu. Okey, ya. Kena laju sikit. Ah. Okey, jadi tadi kita dah masukkan dan sebagainya, kita dah ada gambar, dah ada teks. Yang ini cikgu hanya nak ajar bagaimana kita nak masukkan video. Okey. Okey, sebab kotak semua dah ada, hanya video saja yang belum ada. Okey. Okey, kita masukkan video. Okey. Asal sekali kita masukkan video dekat bahagian mana? Dekat bahagian sebelah kanan. Bahagian kanan Kita nak gunakan bar yang mana? Yang atas ni. Home, insert, design, transition. Bar belah atas ni. Oh. Okey. Kita gunakan insert. Insert. Okey. Insert. And then dekat bahagian hujung sekali ni ada pilihan submenu media. Kita pilih video. Hujung sekali ada video. Oh, ni. Okey. Okey, video this device. Okey. Jadi kat sini cikgu akan pilih item PowerPoint. Ini ialah jahitan Kia. Dah. Mana Masuk. ni, cikgu? Tak ada pun. Kat sini. Sini tak ada. Desktop. Desktop. Item. Item. Tu, video. Jahitan. Jadi video kita terlampau besar. Nampak tak? Dia lambat sikit. Okey. Oh, jadi kita dah kecil. besar, kita kecilkan sikit. Cropkan dia lah. Okey, kita cropkan dia ataupun ubah saiz. Okey. Ubah saiz. Seperti ini. Alright. Okey. Faham? Faham Okey. Dapat Nanti kita masukkanlah fungsinya. Okey, fungsinya digunakan dan sebagainya lah. Okey, kita masukkan fungsinya. Itu kosong, tak apa. Nanti kan kita type lah fungsi. Alright, okey Ali. Selesai bahagian ini. Kita dah masukkan video. Kita dah masukkan gambar, teks. Apa lagi? Belum lagi. Grafik. Grafik ni ialah gambar lah. Hyperlink. Hyperlink. Okey, hyperlink yang last kali lah. Okey, jadi kita lengkapkan dulu. Kita pergi ke papan cerita yang kelima pun sama juga. Okey. Kita masukkan video. Insert, media, video, this device. Okey, ni jahitan jeluju halus. Okey, kita ubah saiz. Okey. Kelly, Okey, cikgu. cikgu nak ajar satu trik untuk video ni. Wow. Selalunya video kita masuk dan kita biarkan macam ni. Okey. Tapi kita tak tahu apa isi dia. Okey. Dia macam YouTube lah. Okey. Dia ada page pengenalan. Okey. Macam mana kita nak ubah? Bila kita buka je slideshow ni, dia punya gambar pada video ni dia berbeza. Dia bukan start pada mula ni lah. Okey. Gambar kosong kan. Jadi kat sini cikgu akan ajar macam mana kita nak ubah dia punya current picture ni. Oh. Okey, kita klik cover pada dia. Ya, cover dia. Kita klik pada video tersebut. Okey. Kita pergi ambil pada poster frame. Poster frame. Tapi kita pilih dulu kita nak gambar yang mana satu yang akan dipaparkan. Okey, kita pilih. Selalu cikgu akan ambil produk yang dah siap macam yang ini. Ujung lah. Ujung lah. Okey, yang ini kita klik pada video, poster frame and then kita ambil image current frame. Poster frame kat mana, cikgu? Atas adjust. Klik pada video dulu. Okey. Dah? Okey, dah. Ni dekat bahagian video format. Video format ujung. Ada tak video format untuk Ellie? Tak ada pun? Tak ada Ni ke? Bukan. Tak apa. Kita teruskan. Okey, poster frame. Kemudian kita dah ada dia punya Format video. Format video yang ini. Nampak dia berbeza. Yang tadi plain putih saja tapi bila kita show saja kita punya paparan yang ini, dia dah ada produk akhir. Alright, tinggal faham. kita tekan play sahaja. Okey. Macam slide yang ke-6 yang dah lengkap yang ini. Okey. Okey. Faham? Dapat? Macam untuk slide yang ke-6 cikgu dah ubah. Bentuk video cikgu dah letak border kalau Ellie nampak.
Cikgu dah. Ini yang produk akhir lah. Baik, kita nak tengok hasil murid-murid. Ke belum? Belum lagi. Oh, belum lagi? Kita cikgu nak ajar last kali iaitu hyperlink. Hyperlink, okey. Okey, hyperlink kita pergi ke menu utama, slide yang kedua. Last kejap. Okey, kita klik pada button yang kita nak. Kemudian kita right click, kita tekan link. Kita pilih kita nak linkkan ke mana. Tapi yang ini kita nak place in this document. Link, insert link. Ya, place in this document, kiri. Ya, Place atas. in this document. Kita pilih slide yang keberapa? Untuk profil diri, slide yang ketiga. Okey, tekan OK. Alright. Jadi kita buatlah untuk semua tu berdasarkan slide yang keberapa. Correct. Okey. Okey, selesai. Untuk hyperlink itu sahaja. Faham? Okey. Jadi seterusnya trik yang kedua untuk hyperlink macam ini kan. Menu utama ni macam mana? Kita takkanlah dia satu gambar. Jadi macam mana kita nak bagi dia staggered lah. Maknanya kita klik kepada menu utama tu, dia akan pergi ke menu utama. Okey, yang ini simple sahaja. Insert. Shape. Kita pilih petak. Tak kisah bentuk apa, berdasarkan gambar yang kita gunakan. Kita masukkan, kita select. Bahagian tu jadi warna biru, betul tak? Okey, kita ubah. Shape fill ni kita tukar pada no fill. Shape outline kita tukar pada no outline. Nampak dia duduk sinar. Tapi sebenarnya dia duduk dekat atas tu. Jadi yang ini shape yang look sinar ni kita letak hyperlink. Baik. Okey. Itu dapat? Antara susunan-susunan yang kita perlu tentukan untuk kita punya profil diri. Ya. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan murid-murid untuk tengok hasil mereka pula, cikgu. Betul. Okey. Akan ada video kejap lagi. Tapi kita nak rehat sebentar. Boleh? Kembali selepas ini. Alright. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama Kylie dan juga Cikgu Nash. Kalau tadi video kita tengok itu adalah persembahan ataupun presentation hasil daripada murid-murid dalam talian sekarang. Ya, betul Eli. Baiklah. Okey Cikgu, sekarang ni kita nak tengok yang secara realitinya hasil daripada projek mereka ini. Cikgu nak pilih siapa? Cikgu pilih Mariam. Okey, Mariam, cuba kongsikan share screen Mariam. Tunjukkan Mariam punya hasil persembahan multimedia Mariam. Baik. Okey, cuba kongsikan. Dapat tak? Boleh tak? Okey, Mariam is presenting. Oh, is presenting. Sekejap. Pandailah. Diorang ni untung kan cikgu. Kecil-kecil dah tahu macam mana nak menggunakan teknologi. Dapat tak? Masih. Dia kena kecilkan dulu yang Mariam ni. Ambil yang presentation dia. Mariam share screen tak dia? Dah share. Cuma ni gambarnya. Gambar Mariam ni kecilkan dulu. Minta kecilkan baru nampak share screen Mariam. Zaman saya dulu tak ada benda-benda ni. Kita pakai jaring dulu. Tak nampak ini kita kena kejar masa. Okey, tapi tak apa. Cikgu nak tunjukkan yang cikgu punya. Okey. Jadi boleh. ni cikgu punya. Jadi kat sini cikgu sementara inilah hasil yang kita buat tadi. Okey, sementara kita tunggu Mariam punya ni. Tunjuk cikgu punya pula. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, untuk slideshow, kita tekan pada slideshow. Okey, kat sini ada tips sikit. Okey. Untuk memudahkan sekiranya kita buat slideshow, kita selalu tertekan. Kan jadi susah kan. Jadi kat sini kita set up show dekat bahagian slideshow, set up show, kita pilih browse at
a kiosk full screen. Maknanya kalau kita terklik sekalipun, kalau tak ada hyperlink, dia takkan ke mana-mana. Okey, faham. Alright, contoh ini cikgu akan bentangkan cikgu punya macam ini. Okey. Nampak tak seperti ini cikgu akan, cikgu kliklah dekat mana-mana bahagian. Dia tidak akan boleh bergerak. Okey, seterusnya and then kita boleh pilihlah. Alright, jadi kita boleh pilih. Yang kita buat tadi tu. Ya, kita boleh pilih dan sempat sebagainya. tak Mariam punya tu? Tak sempat dah? Tak sempat, tak nampak. Okey, tak apa. Nampaknya kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nash. Ya, dan juga kepada murid-murid daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 82. Betul. Dan juga adik-adik yang menonton sekarang ini, harapnya segala ilmu yang dikongsikan oleh cikgu, saya pun dapat ilmu baru hari ni. Baru belajar macam mana nak guna PowerPoint ni selama dah bekerja ni, dan harapnya dapat dimanfaatkan oleh adik-adik dekat rumah yang menonton tadi. Baik, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Semua boleh melambai.